Ayub selaku Naib Presiden PAS yang berbahagia Tuan Haji Ma'ruf Suruhjaya PAS wilayah persekutuan yang dirangsang tetamu khas kita iaitu Pak Samad Said, seorang yang terawan negara, dan rakan-rakan pimpinan PAS wilayah dan Khairul yang juga merupakan setiausaha Badan Perhubungan PAS wilayah persekutuan, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa, saudara-saudara dan saudari yang dihormati sekalian. Pertama sekali syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dapat bertemu pada malam ini sekali lagi selepas minggu yang lalu kita sudah pun berada di sini. Dan saya ucapkan ribuan terima kasih kepada PAS wilayah persekutuan yang sudi untuk menjemput saya untuk berada sekali lagi di sini selepas minggu yang lalu. Kita telah berada di sini selepas daripada perhimpunan bersih dan tim yang sama, saya Salahuddin dan juga Pak Samad. Jadi alhamdulillah mungkin Pak Samad malam ni, kalau malam tu satu puisi, malam ni kurang-kurangnya kena 2 puisi. Yang dulu tu unggul lah, maknanya malam ni sudah tentu ada puisi yang lebih hebat, lebih istimewa untuk kita semua. Dan tadi kita telah dengar saudara Rajak yang merupakan salah seorang daripada mangsa fitnah media yang didalami oleh kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Jadi saya kira tuan-tuan dan saudara sekalian bahawa episod pertama kita selepas pasca daripada peristiwa bersih itu, saya percaya bahawa orang sudah pun dapat melihat tentang bagaimana kerakusan pihak keselamatan kita, negara kita ini khususnya polis yang didalami oleh kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Saya percaya bahawa polis sendiri pun tidak berhasrat untuk nak bertindak sedemikian rupa kerana yang dia sepak itu adalah saudara mara dia. Tetapi dia terpaksa sepak terajang saudara mara dia. Kenapa? Kerana nak melindungi kepentingan politik UMNO dan Barisan Nasional. Maknanya tuan-tuan, UMNO cukup lemah. Barisan Nasional kerajaan yang ada pada hari ini cukup lemah. Dia tak mampu nak defend diri dia. Dia tak mampu nak pertahan diri dia. Dia tak boleh nak pertahan diri dia daripada serangan kritikan yang dilontarkan oleh pelbagai lapisan masyarakat dalam negara kita ini. Dia juga tidak boleh lagi menghadapi gelombang kebangkitan anak-anak muda yang mempersoalkan dia. Dia tak boleh nak terima kepimpinan dan corak pemimpin yang seperti ini. Tadi saya naik kapal terbang bersama dengan seorang menteri. Saya tak nak sebut menteri itu siapa dia. Tak boleh lah. Ini rahsia sebab dia apa dicerita pada saya. Saya kata kepada dia, Datuk, sebenarnya tindakan kerajaan adalah tindakan yang salah. Tindakan yang silap yang menyebabkan meningkatnya ataupun meningkatkan memuncaknya kemarahan masyarakat dan rakyat khususnya anak-anak muda. Ya, dia kata betul. Dia kata selepas beberapa peristiwa bersih itu, dia bercakap dalam kabinet. Sebab dia kata bahawa ini berdasarkan kepada anak dia. Anak dia punya ramai kawan-kawan. Anak dia seorang peguam. Dia kata anak dia tidak menyertai perhimpunan bersih. Dia sebut dalam mesyuarat kabinet. Tetapi dia kata 15 orang kawan-kawan anak dia yang sendiri daripada semuanya adalah peguam menghadiri perhimpunan bersih. Jadi dia mengatakan bahawa sepatutnya, dia sebut pada saya bahawa dia bercakap dalam kabinet. Dia kata sepatutnya kita beri mata belara daripada satu tempat menuju ke Stadium Merdeka. Kemudian biarlah mereka nak jerit ataupun tidak. Tetapi saya nak katakan bahawa inilah dia kebodohan dan kebebalannya UMNO, khususnya kepimpinan Datuk Najib Razak pada hari ini. Ini sepatutnya kalau dia menerima nasihat daripada pisah ke bawah dari tuanku yang di Pertuan Agong, saya percaya bahawa keadaan sudah tentu tidak kritikal seperti ini. Sekarang dia menerima hawa impaknya ialah impak negatifnya kepada dia dan impak politiknya kepada kebangkitan rakyat, kepada perjuangan rakyat, iaitu kepada kita semua. Jadi sebab itu bagi saya tuan-tuan bahawa kita tak boleh lagi nak mempertahankan kepimpinan yang punya kebodohan dan kebebalan ini.
Dia bebal. Maknanya orang yang bebal macam ni tak boleh nak jadi pemimpin. Dia tak mampu nak melihat persoalan-persoalan persekitaran. Dia tak boleh nak memahami kehendak rakyat. Hari ini dia kata pula di London dalam pertemuan dengan masyarakat Malaysia di London, Datuk Najib, dia kata bahawa demonstrasi bukan jalannya. Demonstrasi jalanan bukan jawapan bagi melahirkan rasa ketidakpuasan hati terhadap kerajaan. Kerana perbuatan ini boleh menjadi tak terkawal dan mungkin mengakibatkan kecederaan serta kerosakan harta benda. Tak, saya nak sebut bahawa siapa yang cedera? Cuba bagi tahu. Siapa yang cedera? Yang cedera ialah peserta-peserta yang menghadiri perhimpunan. Orang awam tak cedera. Peniaga-peniaga ada cedera? Tak ada. So ada tutup peniaga, ada punya pasal lah. Tak punya. Dia kata bahalul pun marah pula lagi. Tak ada masuk susah Malaysia, masuk CBT pula aku tak bahalul orang pula. Tak, tadi ni saya katakan bahawa apabila Perdana Menteri punya watak kebodohan, akhirnya orang lain pun jadi bodoh. Tak. Polis suruh tutup kedai, lepas tutup kedai. Takut pun jadi huru-hara. Yang untung siapa dia? Kedai mamak. Mamak cerdik. Mamak dia cerdik atau dia cerdik? Dia buka kedai. Dia pula bukit bincang tu. Semua kedai mamak. Hari-hari RM10. Hari-hari RM12. Dia untung. Dia hak Melayu yang ikut kebebalan dan kebodohan UMNO dan Barisan Nasional. Oh, kami tak boleh meniaga ni, tutup, kami rugi. Yang rugi apa? Kawan tu untung. Mamak untung lagi kan dah untung. Ialah peserta demonstrasi ratus ribu lapangan sekedar apa? Sebab itu saya katakan bahawa kita tak boleh membiarkan kepimpinan negara kita ini terdiri daripada kepimpinan yang punya kebodohan dan kebebalan. Akhirnya dengan kebodohan dan kebebalan inilah yang akan membawa kerugian dan kemusnahan kepada masa depan negara kita. Sebab itu Datuk Najib dia kata lagi bahawa kalau ada rasa tak puas hati dengan kerajaan, mari kita selesaikan apabila tiba pilihan raya. Dia pihak rakyat yang buat keputusan. Dia kata kami akan bentang kes kami dan pembangkang bentang kemukakan kes mereka. Nah, ini macam mana nak bentang kalau keadaan ini yang kita katakan, yang kita tuntut apa dia? Media yang bebas. Baru kita boleh bentang kepada masyarakat dan rakyat. Rakyat nak dapat nak akses media tentang maklumat daripada parti-parti pun sukar. Bagaimana kita nak bentang hak kita? Akhirnya yang dia bentang sahaja yang akan dapat kepada rakyat. Sebab itu yang kita tuntut. Memang kita bersetuju. Saya boleh bersetuju dengan pandangan dia bahawa kita berhujah berasaskan kepada penghujahan-penghujahan yang intelektual. Dalam pilihan raya kita didik mereka bukan berasaskan kepada sentimen kepercayaan politik, tetapi berasaskan kepada ilmu, berasaskan kepada knowledge. Saya bersetuju dengan pandangan seperti itu. Tetapi saya katakan bahawa ruangnya mesti ada. Media yang bebas mesti ada. Barulah kita dapat berhujah secara intelektual. Okey, panggil dalam RPM, dalam TV3, TV1, TV2, pemimpin-pemimpin utama parti politik. Datuk Seri Anwar Ibrahim Budi Hadi Lim Kit Siang, Datuk Najib. Ataupun buat mana Datuk Najib, Anwar Ibrahim, kemudian siapa lagi? Datuk Budi Hadi. Kemudian Lim Kit Siang dengan siapa? Dengan Muhyiddin, dengan Azkin umpamanya begitulah. Adalah sepanjang 21 hari berkempen itu ada dia punya slot-slot tertentu. Adakah mereka bersedia untuk ke arah itu? Sebab itu kita tuntut ke arah itu, barulah kita boleh berpolitik secara intelektual. Ini berpolitik ajak hantar polis FIU dan sepak kami. Ini bukan intelektual. Ini politik bonda. Dia bukan tak boleh dia hantar bonda memang sepak lagi tak. Jadi sebab itu bagi saya saudara sekalian bahawa saudara sudah dapat melihat episod ini. Episod yang telah membawa kepada memuncaknya kemarahan masyarakat dan rakyat dalam negara kita terhadap kepimpinan negara kita ini. Jadi kita harus memanjangkan lagi. Kita harus nak cari jalan bagaimana nak memastikan bahawa jumlah yang lebih besar untuk bersama dengan kita ini menolak UMNO dan Barisan Nasional. Alhamdulillah. Pondan pun marah nak kat UMNO. Macam saya kata Pondan kan, ada perligan di jalan Tunku Brahman tu.
tembak sampai belakang Pejabat PAS. Gas tu masuk dalam rumah Pondan, duduk belakang tu. Pondan tengah duduk tidur, kena shift malam. Basket batuk, dia kata apa sedap ni? Dia tengok, buat tiga, dia tanya budak-budak unit amal duduk belakang tu. Apa ni? Budak unit amal tu, Kak, orang kata, hang kak apa tu abang? Budak unit amal pun tak boleh kenal lah antara kak dengan abang. Ada kata abang ni, pasal dia tembak gas media mata. Dia tembak gas media mata ni. Siapa dia tembak? Lu, polis. Pasal abang ni, mesti dia buat perjumpaan. Hari tu dia kata Datuk Najib nyanyi nak pergi stadium. Dia tak pergi. Lidah bercabang Datuk Najib ni lah. Dia orang marah lah. Maknanya, Pondan kau marah. Jangan mereka, kalau mereka londiah tu lari sama dia berat dah tu. Jadi saya nak katakan bahawa tanggungjawab kita semua ialah untuk memastikan bahawa jumlah gelombang yang lebih besar untuk berhadapan dengan pilihan raya. Oleh sebab itu saya nak ajak tuan-tuan untuk melihat di sini persoalan-persoalan yang lebih utama untuk dilihat oleh kita semua. Pertamanya ialah untuk kita melihat apakah moral daripada peristiwa bersih. Moral daripada peristiwa bersih. Pertamanya ialah moral daripada peristiwa bersih itu ialah seperti yang saya katakan tadi, memperlihatkan kebangkitan anak-anak muda. 70% seperti mana yang pernah saya katakan sebut minggu yang lalu. 70% yang adalah anak-anak muda. Ini saya katakan bahawa inilah kebanggaan negara Malaysia. Ini satu kebanggaan kepada negara Malaysia, di mana anak-anak muda bangkit untuk menentukan haluan masa depan negara ini, kerana mereka faham bahawa negara ini akan diwarisi untuk anak-anak muda ini. Bukan umur seperti saya dah 54 tahun dah, dengan gas pun tak larat dah tuan-tuan. Dan gas pun tak larat ujung lah kami dengan Salahuddin tak kena gas. Cuma Pak Saman ada ketahanan dia. Ini hebat. Ini kena bawa pengkeras. Kita tanya Pak Saman, apa ketahanan dalam yang boleh bertahan? Saya tak kena gas memang tak tahan, muntah. Jadi sebab itu bagi saya bahawa anak-anak muda inilah yang punya keberanian. Seperti mana Radha, seperti mana rakan-rakan yang lain. Dan saya katakan bahawa inilah merupakan kebanggaan rakyat Malaysia apabila kemunculan kebangkitan 70% anak-anak muda yang bersama dengan bersih, bersama dengan kepimpinan bersih dan kepimpinan Pakatan Rakyat. Yang keduanya ialah moral daripada perhimpunan bersih inilah kebangkitan rakyat yang nakkan pilihan bersih. Maknanya bahawa kesedaran rakyat sudah pun tinggi. Rakyat tidak boleh lagi dibuai seperti mana yang digendangkan oleh UMNO, oleh media arus perdana, oleh SPR dan sebagainya. Karena rakyat sudah faham apa yang kamu gendang, apa yang kamu buat itu hanyalah merupakan omong-omong kosong. Tetapi hakikat realitinya, mereka faham bahawa pilihan raya dalam negara kita inilah pilihan raya yang paling tidak demokratik dalam negara kita. Jadi sebab itu, mereka minta kita berhadapan secara demokratik dalam pilihan raya, sedangkan pilihan raya sendiri tidak demokratik. Jadi oleh sebab itu bagi saya tuan-tuan dan saudara sekalian, inilah dia moral. Bersih, himpunan bersih, tindakan pihak polis dan sebagainya telah berjaya meningkatkan satu jumlah kesedaran yang sangat baik untuk masa depan Malaysia. Yang ketiga, meningkatnya kebencian rakyat kepada Barisan Nasional. Meningkatnya kebencian rakyat seperti mana yang saya katakan tadi. Dan keempatnya ialah memperlihatkan kebodohan, kebebalan dan kecelaruan UMNO, Barisan Nasional, pimpinan negara kita ini yang sudah tak mampu untuk menangani persoalan-persoalan ini. Najib kata di London, dia kata, apa yang berlaku dalam himpunan bersih tindakan pihak keselamatan itu paling ringan. Maknanya mati ni paling ringan lah. Sampai mati seorang itu tindakan paling ringan. Kalau tindakan paling berat, saya tak tahu apa akan jadi. Maknanya sepak terajang tu paling ringan. Kalau paling berat, takkan nak terbalik main gosok belakang kot. Paling ringan, dia kata, tindakan yang paling ringan. Dia sebut dalam CNN waktu baru di London. Dia kata itu tindakan yang paling ringan yang dibuat oleh kerajaan, oleh pihak yang berkuasa. Jadi saya katakan bahawa inilah yang menyebabkan masyarakat dan rakyat bertambah benci dan sebagainya.
UMNO sekarang ini Barisan Nasional hanya mampu berlindung di belakang kuasa yang sedikit yang dipergunakan, dieksploit pada habisnya ke atas pasukan polis. Dan UMNO saya katakan tadi tak mampu lagi pertahan kuasa, melainkan dengan keganasan pihak polis yang membentengi UMNO. Dia sebut, layanan baik. Macam saya sebut dulu, layanan baik apa? Dia tunjuk hak dalam pulapor, hak tempat kami kena diginjang duduk dalam lokap, dia tak tunjuk. Sekedar hoki pelantar. Hoki pelantar. Kami duduk diginjang, siang tu tengah hari, untuk kata hoki pelantar. Mujuk saya boleh 2 biji, pasal kau tim dengan polis. Tak ada lah rasa apa, pasal dia kenal saya. Dia kenal saya, dia kata, dia tu tak ingat. Dia kata, apa dia? Hantar Datuk pergi kajak dulu. Itu kan, itu bagi biji lagi. Ayak 2 betul. Jadi kena 2 biji, ayak 2 betul, kembang siang lah. Nah, tapi saya nak katakan bahawa layanan ini, mereka cuba melagakan kenyataan Tok Guru Hadi Presiden PAS dengan kenyataan Anwar Ibrahim. Anwar bercakap dalam konteks keganasan layanan yang buruk dalam konteks perhimpunan, bukan dalam konteks layanan sewaktu ditahan. Tok Guru Hadi ditanya kepada dia, bagaimana Tok Guru? Sewaktu Tok Guru ditahan, adakah Tok Guru dilayan dengan kasar? Takkan Tok Guru nak kata, ya dengan kasar, padahal tidak begitu. So tentu Tok Guru kata, ya saya tidak ditenang, saya tidak disengaja. Memang betul lah, dalam konteks ditahan, sewaktu ditahan. Tetapi kalau tanya Tok Guru, sewaktu Tok Guru berhimpun tu, adakah Tok Guru kena gas memenuhi mata? So tentu Tok Guru kata, Tok Guru juga dia kena gas memenuhi mata. Ini saya nak katakan bahawa tak ada apa-apa perbezaan antara Tok Guru Presiden kita dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi hanya satu kejahatan pihak media arus perdana untuk melaga-lagakan antara keduanya, untuk menimbulkan kemarahan orang ramai peserta bersih, khususnya kepada Datuk Seri Presiden. Sedangkan Datuk Seri Presiden bercakap dalam realiti soalan ditanya bagaimana layanan pada diri dia sewaktu dia ditahan. Orang macam tanya aku, cuma tanya aku, bapak lah, uji belanda lah. Uji belanda. Mujur aku tak makan nasi, kalau aku makan nasi, cuma nak dewan macam mana itu. Aku tak ada duit. Aku tak boleh minta pergi bilik air lain, toilet lain untuk nak lembat. Tak, saya katakan bahawa isu dia tidak menggambarkan layanan baik selepas kamu menyepak kami. Boleh tak? Bila dah kita sepak kawan tu, sabar aku berubat sekarang. Mana habak kau, saya bagi layanan baik kepada dia. Boleh tak? Boleh tak begitu? Tak boleh. Itu bukan menggambarkan layanan baik. Layanan baik ialah tak sepak dan sebagainya. Seperti mana yang telah saya sebutkan tadi. Bahawa yang penting saya nak katakan kepada tuan-tuan bahawa ini saya percaya bukan kehendak pihak polis. Polis sendiri pun tak tergamak untuk melakukan demikian. Tapi ini arahan. Dia dah terin dah. Dia dah diterin begitu. Polis ni maknanya arahan mesti ikut. Bunyi loceng, lihat. Bunyi loceng yang lihat. Lihat tu apa faham lihat. Kejok. Bunyi loceng ni kejok yuk. Dia kejok bawa sota. Dia tak kena apa lah. Tak. Saya nak katakan bahawa masa diterin begitu tak kira lah pada waktu itu kalau dia berdepan dengan pak saudara dia pun dia akan sepak, dia akan terkajam. Jadi sebab itu bagi saya bahawa yang perlu dilihat di sini ialah bagaimana UMNO menunggangi pasukan keselamatan. Kita sangat sedih dan duka cita apabila UMNO menunggangi pasukan keselamatan sedemikian rupa sehingga mencemarkan nama baik, sehingga memberikan persepsi yang sangat negatif kepada pasukan keselamatan, sehingga menyebabkan orang ramai hari ini melihat, memandang pihak polis ini dengan satu pandangan yang sangat serong. Sebab itu saya katakan bahawa tuan-tuan jangan terlalu emosional dengan pihak polis. Jumpa pihak polis yang marah, padahal dia akan tiba itu. Dia marah. Sebab itu tuan-tuan dan saudara yang sekalian, yang penting ialah untuk kita melihat, diterangkan kepada masyarakat. Dan kita yang menyertai ini perlu menghabari dan menghayati apa faedah daripada perhimpunan bersih itu. Apa faedah daripada perhimpunan bersih? Apa faedah daripada 8 tuntutan yang dilakukan oleh pihak bersih? Jangan sampai kita menyertai perhimpunan, kita tak memahami, tak menghabari, tidak memahami dan menghayati apa 8 tuntutan. Ini yang perlu kita perjelaskan kepada masyarakat. Dan rakyat harusnya dipahamkan secara yang lebih mendalam
tentang faedah manfaat yang akan mereka peroleh jika kerajaan menunaikan 8 tuntutan ini. 8 tuntutan ini adalah 8 tuntutan ke arah memastikan pilihan raya bersih. Apa ada faedah dia? Pertama sekali ialah pilihan raya bersih akan membentuk kerajaan yang bakal dipilih nanti ialah kerajaan yang beramanah, yang bertanggungjawab kepada rakyat dan negara. Sebab dia tahu bahawa dia dapat kuasa itu daripada rakyat yang turun beri kuasa pada dia. Rakyat negara ini. Bukannya dia dapat kuasa dengan dia manipulate kuasa rakyat itu untuk dipindahkan kepada dia. Tetapi dia dapat kuasa itu adalah hasil kesedaran rakyat bahawa rakyat yang membuat pemilihan. Sebab itu bagi saya bahawa kalau pilihan raya yang bersih berasaskan kepada 8 tuntutan ini, kalau UMNO Barisan Nasional juga dipilih, kita akan terima. Kita hormati kalau itulah pilihan rakyat melalui proses pilihan raya yang bersih. Dan kita juga minta dia terima apabila rakyat memilih Pakatan Rakyat untuk menajui kerajaan Malaysia pada pilihan raya umum yang akan datang, insyaAllah. Ini yang kita nak. Oleh sebab itu, ini manfaat yang sangat besar. Kerajaan yang baik, kerajaan yang beramanah, bermakna bahawa pengurusan ekonomi kita ini akan lebih baik. Hari ini kita terbeban dengan berbagai-bagai masalah. Kita terbeban dengan berbagai-bagai problem hidup, peningkatan inflasi dan sebagainya. Ini yang kita berhadapan dengan kenaikan harga barang dan sebagainya. Jadi sebab itu tuan-tuan dan saudara sekalian, ini problem kepada kita. Kerana apa? Semua ini pengurusan, semua masalah inflasi, kenaikan harga barang dan sebagainya, kos hidup yang meningkat ini, kerana apa? Salah pengurusan ekonomi negara. Penyelewengan, rasuah dan sebagainya, ini merupakan yang menyebabkan berlaku masalah-masalah yang menimpa rakyat, yang ditimpa ke atas rakyat. Jadi kita kena wujud kembalikan negara kita ini mesti dipimpin oleh apa? Oleh kerajaan yang bersih, daripada pilihan raya yang bersih, kerajaan yang beramanah dan bertanggungjawab kepada negara dan rakyat. Saya diberitahu tadi oleh kawan saya, seorang pelakon. Saya beritahu di USJ 10 kalau tak silap saya. Ada berapa orang cikgu. Malam ni ke apa? Pelakon tu dia tanya, cuma takkan dia gambar lah, faham lah. Ekonomi teruk. Ya, duduk di Lembah Kelang di Kuala Lumpur. Kos hidup yang meningkat. Maknanya bahawa kalau seorang guru, dia nak mengurus hidup dia walaupun dia ada pendapatan tetap, tapi malam dia kena meniaga buah. Kenapa? Kerana tidak ada kecukupan untuk perbelanjaan hidup dia. Bayangkan kalau orang yang lebih rendah daripada cikgu. Bayangkan orang yang gaji lebih rendah daripada cikgu. Pendapatannya lebih rendah daripada cikgu. Jadi saya nak katakan bahawa inilah yang menyebabkan kita nakkan seperti mana yang telah dikemukakan dalam buku 3. Supaya guru juga memahami bagaimana pegawai kerajaan, bukan saja guru, yang mana pegawai kerajaan secara keseluruhannya akan dilihat kembali persoalan pendapatan dan gaji yang diperoleh oleh mereka pada hari ini. Dan yang ketiganya ialah faedah dan manfaat yang akan diperoleh oleh rakyat ialah apa dia? Pemimpin yang berintegriti, yang punya kejujuran. Kerana yang kita nak terjemahkan dalam negara kita nak robah politik negara kita ini daripada politik rakus yang dibawa oleh UMNO dan Barisan Nasional kepada politik jujur, daripada pemimpin yang jujur seperti mana yang ada kepada kepimpinan Pakatan Rakyat. Ini yang kita harus persembahkan kepada masyarakat dan rakyat. Dan apa yang penting sudah tentulah kita nak dapat semua ini pasti melalui berbagai-bagai cobaan. Kita nak dapat kerajaan yang bersih, kerajaan yang beramanah, kita nak dapat pemimpin yang jujur ini, sudah tentulah menghadapi berbagai-bagai halangan. Kita dah hadapi dalam perhimpunan bersih. Tapi yakinlah tuan-tuan, apa disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Selepas daripada kepayahan itu pasti akan ada kemudahan. Selepas daripada kesusahan itu pasti akan ada kesenangan. Insya-Allah Allah akan tunaikan janji dia kepada kita. Yang pentingnya kita harus menyediakan diri kita dan hidup kita ini untuk memberikan satu pengorbanan yang besar untuk masa depan agama kita, masa depan Malaysia, masa depan rakyat Malaysia, atas kecintaan kita kepada negara yang kita cintai. Marilah
saya dimohon oleh saudara pengurusi majlis untuk melancarkan kutipan derma untuk PAS wilayah persekutuan menggerakkan seluruh aktivitinya di kawasan wilayah persekutuan ini bagi memastikan supaya semua bukan sekadar keputusan dalam pilihan raya yang lalu ada satu lagi kursi dua Setiawangsa dan juga Putrajaya yang masih berada di tangan Barisan Nasional. Jadi kita nak pastikan supaya wilayah persekutuan dalam Lembah Kelang termasuk Putrajaya ini semuanya adalah milik pada bersama dengan Pakatan Rakyat, insya-Allah. Jadi saya lancarkan kutipan derma. Mohon kepada tuan-tuan yang saudara-saudara sekalian, semua petugas-petugas sampai keluar, sampai kepada peniaga. Dan saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada PAS wilayah persekutuan dan tanya kepada PAS wilayah persekutuan, dan saya mendoakan semoga PAS wilayah persekutuan akan bersama Pakatan Rakyat menjadi peneraju utama kepada gerakan mobilisasi rakyat di wilayah persekutuan ini untuk memastikan supaya kemenangan atas nama perjuangan rakyat ini dalam pilihan raya umum yang akan datang, insya-Allah. Dan saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada semua, tahniah kepada yang menyertai perhimpunan bersih, dan tahniah kepada anda semua yang telah ditahan dan ditangkap, dan tahniah kepada semua yang mendoakan keselamatan kita, dan sekali lagi tahniah terima kasih kepada UMNO dan juga polis yang mengambil tindakan kepada kita, kerana itulah yang mendorong kita untuk bekerja lebih kuat untuk memastikan bahawa kejahatan ini mesti ditamatkan, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Terima kasih diucapkan kepada Datuk Mahfuz Omar